Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Basically nama saya Epong, semua orang kenal kan Epong kan. Jadi hari ni Epong nak share sikit lah ya, macam mana cara kita nak buat cold calling. Sebab apa? Sebab ramai orang yang tak boleh nak buat cold calling. Basically ada yang buat cara yang betul, ada yang buat cara yang salah. Right, apa yang Epong nak share hari ni bukan saja kita boleh gunakan untuk Wonder Clean, tapi kita boleh gunakan untuk produk home appliance, kita boleh gunakan juga dengan produk healthy lifestyle, on the lab dan juga on the clean lah. Semua kita boleh pakai. Konsep yang sama, cuma kita perlu tukarkan konten je. So hari ni saya nak spesifikkan pada Wonder Clean-nya. So saya minta yang mana datang dengar ni, tolong kalau boleh jot down apa yang penting sebab ada yang dekat dalam slide saya tak ada dalam slide, saya akan terangkan. So benda ni secara spontaneous, apa yang Epong sampaikan ni ialah daripada my own experience dalam sis line ni lebih kurang berapa tahun lebih kurang dalam dah 17 tahun dalam sis line ni. So benda ni yang sama juga Epong buat dalam masa 17 tahun, cara yang sama juga, teknik yang sama. So far apa yang Epong buat benda ni jadi. So that's Epong nak share kat semua orang lah. Okay, so kita teruskan pada screen. Okay. Okay, selalunya kalau kita tengok basically ramai orang yang pernah buat cold calling kan. Saya nak tengok siapa yang pernah buat cold calling. Sila tulis satu sikit kat tengah. Ada tak? Sebelum saya share. Ada kan, ramai kan? Okey, buat cold calling. Dan siapa yang pernah terima phone call daripada telemarketing? Sila dua. Majority 99% semua orang tak ada slide pun. Belum. Majority 99% orang pernah terima phone calling daripada marketing. Right? Alright. Semua orang pernah dengar. Kalau kita tengok kenapa telemarketing tu sampai sekarang masih lagi berjalan, masih lagi ada orang buat, sebab ada result dekat situ. Kita kena faham. Kalau dia orang berjalan, dia orang boleh buat dan sampai ada tubuhnya company telemarketing, maksudnya teknik telefon tu masih lagi boleh diguna pakai. Itu kita kena faham right? So, tapi kalau kita lihat betul-betul masa telemarketing, selalunya dia orang akan call kita, dia terus cerita pasal produk. Ini kesilapan NE, right? Kesilapan NE dan kesilapan telemarketer. Dia orang call, contohnya lah saya bagi tahu. Okey, contohnya Fazli, kita boleh try communication sikit Fazli Okey. Boleh. Macam contohnya Fazli pernah Lee pernah terima orang call, terus cakap, "Hello, boleh cakap dengan Cik Fazli?" Pernah kan? Ya, saya cakap, "Boleh cakap." Terus dia pun cakap, "Saya daripada sekian, saya nak share sekian semua." Pernah tak, Lee? Pernah banyak kali, insurance lah. Yes. Apa yang kita buat selalunya ialah kita terus reject. Kita cakap kita ada kerja lah, kita ada meeting lah, apa semua, and then tengah drive. Basically itu yang kita punya reason. Dan kesilapan telemarketer dan kesilapan NE ialah dia tak check dulu sama ada customer available to talk or not. Itu satu. Right? Dan kemudian bila kita recall balik, terus kita kena block dan terus kita kena reject. So teknik yang Epong nak sampaikan ni ialah kalau yang follow betul-betul, yang takkan kena reject, dan yang call balik dia orang takkan block. Itu yang nak faham. Okay? So kita share slide sekarang. Okey, contoh je. Kalau nak buat phone calling, kita kena faham betul-betul dia punya flowchart. Okey, flowchart mesti ada flowchart. Flowchart dia ialah pertama sekali dari mula-mula sekali kita nak kita call customer kat sini. Kemudian dia akan pergi ke clear the air. Alright, kita kena clearkan udara ni. Kena clear. Jangan ada habuk, jangan ada cloud yang tu tak elok ke, maksudnya hujan ke, awan ke apa semua, maksudnya langit tu mesti cerah. Okay. So maksudnya ialah kita kena pastikan yang customer kita boleh cakap.
Kalau customer tu tak boleh cakap, kita akan terus pergi minta permission untuk call back. Dia akan pergi sini. Kalau customer tu cakap, prospect tu cakap boleh call, free to talk, and then kita akan pergi ke self introduction. Okay, so selepas introduction ni, kalau lah yang kita call tu existing customer, kita akan terus cerita pasal Wonder Clean, fact finding terus, dan kita upsell. Kalau dia kata dia tak nak, tak minat, akan terus pergi ke end call. Kalau dia berminat, kita terus pergi ke apakah promotion yang ada, and then kita hantar gambar dan link. Kalau dia bukan existing customer, kita cerita apa purpose kita untuk call dia. Right? Ramai NE dan ramai telemarketer tak cerita apa tujuan dia call. Dia terus cerita terus promote barang. Right? Dia tak menarik minat customer untuk dengar tu. Terus dia cerita pasal nak promote barang. So kita kena faham apakah tujuan kita call. Kena bagi faham kat customer. Lepas customer dah faham betul apa tujuan kita, kalau dia tak setuju, dan terus kita end call. Jangan paksa benda ni. Okay, kalau dia setuju, kita promote dan kita hantar dia punya hantar foto semua dekat dan link untuk kita follow up. Ini dia punya flow chart dia. So flow chart ni kena faham betul-betul. Okay. Kemudian apakah kita nak tengok apa kita punya makna untuk apakah clean air. Okey. Clear the air ni ialah maksudnya kita nak pastikan yang customer tu untuk free to talk. Ayat yang kita mesti gunakan ialah kita tanya pasal meeting ke, discussion ke, driving. Dekat sini 3 benda saja yang customer senang untuk reject kita. Kalau kita terus cakap, dia akan cakap saya tengah meeting, settle. Kemudian kalau sama ada dia akan cakap meeting ke, discussion ke, dengan driving ke. Tiga tempat ni, tiga waktu ni yang customer senang reject kita. Alright, so kalau kita terus tanya dia sama ada dia tengah meeting ke, tengah discussion ke, tengah driving ke, dan customer cakap tidak, baru kita terus pergi ke self introduction. So bila kita self introduction, kemudian dia cakap apa, oh saya tengah nak meeting baru kita boleh backfire balik kat customer. Kita cakap tadi cik kata tak meeting, tadi kata free to talk, macam tu. So benda ni customer takkan cakap lagi dah, sebab dia dah kata free to talk. Sebab kita dah tanya dia dengan 3 keadaan ni, sama ada dia tengah meeting, sama ada dia tengah driving, sama ada dia tengah discussion, ataupun dia tengah meeting. 3 benda ni yang kita kena tanya untuk pastikan yang customer free to talk. Okey. Kemudian kita kena gunakan sistem bridge jambatan. Okey. So apa tujuan dia ialah untuk kita appreciate apa saja customer respon. Kadang-kadang tu kita tak bagi respon dengan customer jawab tu. Jadi customer customer akan rasa macam kita kita ni yang kata apa, macam mana cakap kita ni tak ada emotional. So alright, kita kena gunakan word dia good atau great atau excellent atau fantastic. Ni bahasa Inggeris, kita boleh campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, bagus, terbaiklah, semua awesome ke, right? Yang tiga-tiga ni, semua ayat ni. Tapi kita boleh gunakan satu ayat ni maksimum hanya 3 kali saja, jangan lebih. Okey, maksimum hanya 3 kali saja. Jangan benda yang sama good kan. So kadang kita tambahlah sikit bunyi great, okey, excellent, terbaiklah sikit, cantik lah, macam tu lah. So benda ni kita kena gunakan setiap kali benda yang seronok kita dengar. Okey. Seterusnya kita juga kena gunakan sistem pause. Pause system yang mana bila kita sebab apa, untuk pastikan customer dengar apakah yang kita sebut, sama ada nama kita ataupun nama company kita. Alright. So okey, contohnya nanti okey, contohnya okey, sebab saya kena on off sebab saya nak ada two way communication dekat sini. Alright, dekat sini saya nak tanya siapa dekat sini yang sukarela
tolong saya untuk kita two-way communication. Saya nak test. Bukan I dah bagi ke? Dah bagi apa tu? Okey, contohlah saya kat sini. Siapa kat sini ya? Siapa sukarela? Faradila, saya nampak dekat skrin ni. Faradila. Yes. Okey, saya nak minta tolong Faradila, tolong terangkan kalau orang tanya Faradila call, pernah Faradila pernah call customer tak? Prospek. Ada call ya. Okey, cuba cakap dekat saya kalau customer, anggap saya customer, you call, dan kalau saya tanya siapa ni? Cuba jawab. Customer. Kalau customer biasanya dah kenal dengan saya. Prospek yang ini yang tak kenal. Yang tak kenal, saya akan introduce diri saya lah. Saya Farah. Saya salesperson kuku. Saya akan introduce diri saya sebenar. Cuba jap. Saya nak word kamu punya perkataan semua masa telefon. Oh, okey. Berlakon lah ni. Berlakon. Okey. Hello, apa khabar? Baik. Siapa ni? Saya Farah dari kuku. Okey, itu saja saya nak tahu. Terima kasih. Okey. Alright. Ada lain tak yang boleh saya test? Siapa yang boleh saya test? Tak ada ke? Come on lah. Tolonglah saya. Saya tak boleh cakap kalau kamu tak tolong saya. Okey, Encik, betul saya Saifuddin. Okey, Cik Saifuddin. Tolong, kalau you call customer, anggap saya customer, and then saya terus tanya. Siapa ni? Assalamualaikum, saya Muhammad Saifuddin. Boleh saya cakap dengan Encik Epong? Boleh. Siapa dia? Saya tak dengar lah. Siapa tadi? Di mana? Saya Saifuddin. Boleh saya cakap dengan Encik Epong? Encik Epong dengar Boleh. saya tak? Alright, itu saja lah. Terima kasih. Orang lain, tolong orang lain. Okey. Hello. Ya. Saya hello. Ya. Saya Ariza dari Keluang Johor. Okey. Okey, sekarang saya nak berlakon dah ni. Boleh silakan. Hello, selamat petang. Selamat petang. Siapa ni? Saya ejen sah kuku Kuku Malaysia daripada Keluang Johor. Alright. Itu saja saya nak tahu. Terima kasih. Okey. Dekat sini kita okey, contohnya okey, kita kena faham. Kita first kali kita kena self introduction tu sangat-sangat simple. Alright. Kita terus cakap kita daripada mana dan nama kita dan kita daripada company mana. Alright, macam Faradila cakap tadi, saya Faradila dari kuku, betul? Right. Cuma dekat sini Faradila tak ada pause system. Okey, tak ada pause system. Macam Syarif tadi cakap, okey, nama saya Muhammad Syarif, dia stop. Dia ada pause system tapi dia tak ada sambungan dia lagi. Alright. Macam Liza, contohnya Liza cakap saya daripada kuku, dia ada pause tapi dia tak sebut nama dia. Dari Keluang Johor dia sebut. So dekat sini kita tak perlu nak cerita panjang-panjang, kita semua cakap nama kita dan daripada kuku. Dekat sini kita kena ada pause system. Kenapa pause system tu? Kita nak pastikan yang customer dengar nama kita dan tahu kita dari kuku. Tu je. Right? Faham Sebab dalam segi psikologi dia, customer takkan dengar nama kita. Bila kita sebut saya Epong dari kuku, customer akan dengar kuku je, dia tak dengar nama kita pun. So bila kita pause, diam dalam 1 atau 2 saat, customer akan recall nama kita, simpan nama kita dan dia akan dengar pula yang second tu, yang kuku tu. So kita barulah kita akan teruskan kita punya conversation kat sini. Okay, clear Right. Baik. Kat mana tadi? Okay, so kat sini kemudian bila kita kena ada pause system. Right. Sebelum kita telefon, kita kena ada beberapa preparation yang kita kena ada. Pertama sekali, kita kena ada name list. Name list ni jangan simpan dalam phone. Sebab bila name list ni kita kena ada dekat paper, dekat kertas. Untuk kita jot down apakah dia punya status. Sama ada kita berjaya call ke tidak, ada pick up ke tidak.
Sebab kita nak buat track record ni semua dekat name list ni, dekat paper. Kalau kita simpan dekat phone, memang kita tak ada track record. Kedua ialah kita kena ada cermin depan kita. Sebab bila kita cakap cermin depan kita, kita akan tengok muka kita sama ada kita senyum ke tak senyum. So bila kita tak senyum, customer akan tahu kita tak senyum. Bila kita stres, customer akan tahu kita stres. So bila kita senyum, customer akan perasan, sedar yang kita tengah senyum. Right? Lepas tu telefon lah. Kena ada lah, metode kena ada telefon, kena ada pen dan juga kena ada product list. Maksudnya, product list tu ialah kalau kita nak jual, contohnya kita nak jual disinfection, kita kena ada disinfection punya information kat kita. Kalau kita nak jual untuk servis washing machine, kita kena ada servis washing machine punya information ada dekat kita. So kita jangan harap semuanya ada dekat dalam kepala kita. Right, mesti ada dekat depan. Sebab in case customer tanya benda yang kita tak jangka kan, kita boleh rujuk terus dekat kertas, dekat paper tu. Okay. Kemudian mental kita kena ada, mental kita kena positive mode. Kalau kita dalam keadaan yang negatif, jangan call. Right. Kalau dah sedih ke apa ke, jangan call. Sebab kita mesti dalam keadaan yang positif, happy dan juga right. Ini preparation yang kita kena ada. Right, ini yang saya cakap nama tu. Contoh-contoh nama yang kita kena buat dekat list tu. Contohnya nama first kali kita kena letak nama dia. Okey, nama contohnya nama Epong, nama Saiful, nama Fizwan, nama William, nama Encam contohnya kat sini, nombor telefon. Right, selepas nombor telefon dia punya area mana. Sebab kenapa kita nak tahu kena area dia kat mana? Sebab kita tak nak nanti kita cerita kalau orang tu nak jumpa kita, masak kita. Right, cerita telefon-telefon sedap-sedap je. Saya dekat KL, tiba-tiba telefon orang Sarawak. Tak apalah cik, saya tak faham sangat lah. Cik datanglah jumpa saya. Tanya-tanya kat mana, dekat Sarawak. Mati tak pergi-pergi. Right, so jangan buat macam tu. Pastikan yang kita boleh reach, boleh sampai. Okay, kemudian call date 1, call 2, call 3. Sebab satu nombor kemungkinan hari ni dia tak pick up, besok kita kena call lagi untuk kita dapat cakap. So maksudnya kita boleh call dia beberapa kali lah dekat sini. Okay, contoh yang mana saya nak tunjukkan sini. Okay, ini adalah call note. Note ni yang menentukan sama ada kita berjaya cakap dengan dia ataupun tidak. Contohnya dekat sini. Okay, macam titik ni. Titik ni ialah RNR. Maksudnya ring no respond. Okay, ring no respond. Maksudnya kita call dia tak angkat, call tak angkat. So maksudnya ialah kita call tak dapat jawab, tak ada siapa pick up. Maksimum kita call 3 kali saja satu nombor satu hari. Jangan call sampai 10 kali, ya. Okey. Kemudian tanda right ni maksudnya ialah kita dapat cakap tapi kita tak cakap dengan owner. Kita tak dapat cakap dengan owner, Okey, kemudian yang tanda right yang palang ni maksudnya ialah kita dapat cakap dengan owner. Okey, kita dapat cakap dengan owner tetapi owner tu suruh kita call back. Okay, mungkin dia cakap dia tengah meeting ke, dia tengah driving ke apa, dia suruh kita call back. So dekat bila dia suruh kita call back, kita 2 kali call tak ring, kali ketiga dia angkat, dia cakap call back. So kita kena tulis kat sini call back. Ataupun dia kata dia tengah meeting, kita akan call back. Tulis sini bila remark follow up ni. Okay. Kemudian kalau yang ada tanda palang 2 tu, tanda palang 2 tu maksudnya ialah dia kita dah close dia berminat sama ada produk ke ataupun sama ada disinfection ke, sama ada washing machine ke, kita akan tulis kat sini apa yang dia minat. So bila dia minat sesuatu tu, kita terus hantar WhatsApp dekat dia, hantar information gambar semua, hantar information semua dan kita hantar link terus untuk dia key in dan kemudian kita follow up. Dan bila ada palang tanda right dan ada wave kat sini, maksudnya customer tu terus tak berminat dan kita tak payah call lagi dah. So macam ni, call tapi dia suruh call back. Bila dia suruh call back, next weeknya ke apa ke, so pada 6 hari bulan kita letak sini, kita call balik kat sini 6 hari bulan. So apa result dia lah lepas tu. So kat sini kita kena ada. So dari sini kalau kita lihat kat sini, okay, berapa banyak yang kita call.
Okey, siapa yang boleh tanggungjawab? Berapa banyak yang saya call sini? Tak faham Tak apalah. Okey, call dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saya call, satu yang dapat macam ni contoh dia. Okey, 10 call. So satu hari kita ada 5 nama, yang dalam 5 nama ni saya call sebanyak 10 kali. So statistik ni sangat penting sebab untuk kita tahu berapa banyak yang kita call untuk dapat berapa banyak yang kita close. So makin lama kita call, makin kurang kita punya calling note ni dan makin banyak kita punya closing tu. So itu kita kena faham Okey, seterusnya script. Ini yang paling orang tunggulah kan, script. So script yang macam mana yang kita nak kena buat. Okey. Script macam ni. First kali kita kena clearkan air ni kita. Kita boleh tanya dia, salam cik, tengah, salam cik sekian lah. Okay. Contohnya salam cik Riza kata kan. Salam cik Riza, tengah meeting ke, discussion ke atau tengah drive. Free to talk. So itu ayat first kali kita kena tanya. Okay. Kalau dia cakap, tak, saya tengah meeting lah. Contohnya kan, saya tengah meeting. Okay, saya suka tutup ni. Saya tutup ni. Apa ni ya Allah. Macam mana nak buat ni? Ya. Okay, saya stop saya. Okay, saya nak tanya sekarang ni. Alright, siapa boleh tanggungjawab? Kalau kata customer kata saya tengah meeting, apa yang kita selalu buat? Mohon kita buat two-way communication. Kalau tidak nanti kan saya seorang-seorang cakap tak best. Kalau saya akan tanya dia, boleh saya call lagi pada pukul berapa saya boleh call cik balik? Okey, kalau contohnya saya cakap Alin Ya. Okey, kalau saya tanya masa tu nantilah nanti lepas saya meeting kau balik Siapa ni? Macam mana? Ni saya prospek saya customer Okey. Saya tengah meeting Okey, boleh pukul berapa saya boleh call encik semula? Nantilah cik, nanti saya meeting, saya pun tak tahu habis pukul berapa. Tapi siapa ni? Saya daripada Wonder Clean. Okay, Kalau saya call cik besok boleh cik? Call lah. Right? Basically orang akan cakap macam tu, betul tak betul? Betul. Lepas tu bila you call balik orang tak jawab dah. Betul tak? Betul. Kan? Itulah yang berlaku selalunya. Right? So dekat sini dalam kita nak buat phone call, kita kena ada main psikologi. Itu sangat penting. Right? Basically apa yang kita buat, kalau bila kita call, customer tanya, dia cakap dia tengah meeting. Lepas tu kita akan cakap, tak apalah cik, nanti saya call balik. Customer akan tanya kita, siapa ni? Kita pun dengan excitednya cakap dekat customer, saya Epong, saya dari Kuku, nanti saya call balik encik ya. Dia pun kata okey, lepas tu dia block nombor kita. Siapa yang pernah rasa benda ni? Angkat tangan. Angkat tangan lah. Si I. Angkat tangan. I. Okay. So basically inilah psikologi dia. Orang takkan angkat lagi dah. Kalau kita sebut nama Wonder Clean ke, kita sebut Kuku ke, terus dia block nombor kita dah. So kita akan hilang prospek. So apa yang kita nak kena buat dekat sini ialah, kalau customer tu tanya, dia cakap dia tengah meeting, and then apa yang kita cakap, it's okay cik, maaf mengganggu, nanti saya call semula, by the way nama saya sekian-sekian, nanti call balik, maaf ya, ini tak betul. Betul, inilah yang betul. Kita sebut nama kita je, jangan sebut daripada mana. Okay, contohnya lah, maaf cik, saya tak tahu cik tengah meeting, nanti saya call balik cik dalam sejam, lepas sejam ke, nama saya Saiful ataupun nama saya Epong, nanti saya call balik, maaf cik. Kemudian apa yang prospek tu akan berlaku? Dua saja. Pertama, prospek tu apa ni? Sekejap apa jadi ni? Kena hijack ni. Kenapa skrin jadi ni? Kena hijack. Maya Devi share screen tu. Ada orang start macam mana dia boleh share screen, dia bukan saya tak boleh buat dah. Saya dah bukan ni dah. Okey dah. Alright. Okey, so selepas contohnya, okey.
dia ada dua je. Pertama sekali, prospek tu dia akan tanya juga, insist juga tanya kita daripada mana. Alright? Ni. Okey, Encik Epong daripada mana ni Encik Epong? Please jangan sebut daripada mana. Tak apa Encik, saya tak nak ganggu Encik meeting, tak apa nanti dalam sejam ke lepas 2 jam ke saya akan kembali. Nanti saya kalau dia tanya juga, tak apa Encik meeting dulu, nanti saya akan kembali. Jangan cerita daripada mana. Sama. Right? Yang kedua, apa yang berlaku pada prospek ialah masa meeting dia tak boleh fokus dah meeting. Dia akan tanya, siapa Epong? Okey, masa meeting dia akan terfikir, siapa Epong? Right, daripada mana Epong ni? So, sebaik saja dia habis meeting, dia akan terus call kita balik. Itu sign, maksudnya masa meeting dia duk fikir kita. Okey? Clear Faham tak? Kalau faham, tunjuk thumb sikit. Okey. So jangan sebut daripada mana, just sekat nama saja. Kalau boleh avoid langsung jangan sebut daripada mana. Lepas tu, lepas habis meeting, prospek tu automatic akan call kita balik. So masa lepas prospek tu call kita balik, ini yang second mistake yang biasa kita buat. Okey. Siapa yang pernah buat macam ni dan siapa yang pernah prospek tu call? Okay, saya nak siapa boleh share dengan saya. Mari kita buat conversation sikit. Siapa yang nak bantu saya? Come on, siapa nak bantu saya? Siapa bantu saya nanti lekat ilmu. Okey, saya Liza Keluang Johor. Okey Liza. So kalau katalah sekarang ni saya prospek dan saya terus call Liza. Cik Liza, tadi ada call saya tengah meeting tadi. Ada apa ya? Minta maaf tadi Tuan mengganggu Tuan. Saya tak sengaja, saya tak pasti Tuan tengah meeting. Saya Ariza daripada Keluang Johor, Kuku Malaysia. Saya ada nak buat satu promosi untuk Tuan punya jabatan. Okey, stop. Ini yang berlaku, yang mistake yang kita buat. Sebab customer akan fikir, engkau nak jual barang dekat akulah yang call engkau. Betul tak betul? Apa yang kita kena buat dekat sini ialah, apabila prospek call kita balik, kita terus sekap dekat dia, okey Encik, saya yang nak cari Encik, tak manis lah Encik call saya, tak apa, saya call Encik balik. Okey. Faham? Alright, so kita kena cakap dekat customer, tak manis lah saya yang nak cari Encik lah yang call saya kan. So tak apa, saya call balik Encik dari lepas ni, sekarang ni saya call balik Encik. So kita nak kena gain trust daripada prospek. So bagi dia rasa comfortable dengan kita. Kita nak cari dia, kita nak jual barang kat dia, kita nak promote dia, tapi kita gunakan beeline dia. Tak best. Okay, faham Clear situ? Alright. Saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Okay, let's say customer tu call kita. Kita tanya dia, contohlah saya tanya kat Cik Pong call saya. Tuan Cik Pong tengah free ke sekarang untuk saya call semula? Sebab dia yang call kita, maksudnya dia tengah free dah tu. Tak payah tanya lagi dah. Oh, tak payah tanya? Tak payah tanya dia. Maknanya terus beritahu saya call balik. Yes. Kena keluarlah ayat manis sikit lah. Cakap kat dia, tak manis lah, saya yang cari Encik yang call saya kan. Tak apa, saya call lah Encik. Okay, thank you. Alright. Okay. Ya, ayat beli jiwa betul. Beli jiwa. Kita kenalkan diri kita dululah. Saya Sapuan pada Kuku. Jangan balik. Masa dia call kita tu, terus jangan introduce apa-apa sebab kita nak gunakan duit kita dulu. Kita kena pakai phone kita. Lepas kita call balik baru kita self introduction diri kita. Okay. Faham Clear Alright. Bos. Ya. Kalau orang tu telefon kita, lepas tu kita kata okey lah, tak apa, saya call Cik balik boleh? Saya call balik. Lepas tu dia kata, tak apa, cakap je. Kalau macam tu macam mana? Jangan cakap saya dekat toilet ni, nanti saya call balik. Okey. Ataupun cakap kat dia, macam saya cakap tadi, tak manis lah saya yang cari Cik. Takkan Cik yang biar saya call Cik. So dia akan secara automatik akan faham ni.
Okey. Ada- Sebab kadang-kadang ada ada prospek macam tu. Okay. So, okay, kemudian? Sian Ipong. Yes. Kenapa kita tak boleh minta customer teruskan cakap Sebab you bayangkan, you nak jual barang kat dia, lepas tu you tak borak lama, bukan borak panjang, lama pendek tau, you akan borak yang panjang. So dia yang call, lepas tu you nak pakai phone line dia, not nice, and then you tak gain trust daripada dia. Aku yang call dia cari aku, dia nak aku call dia, lepas tu dia nak jual barang kat aku. So benda ni kita kena avoid awal-awal lagi. Okey tak? Epong. Ya. Okey, customer kan dia repeat balik call kita tadi kan? Ya. So, dia call tu mungkin dia nak fikir mungkin kawan dia yang call sebab dia tengah terfikir siapa yang call dia balik kan? Yes. So, bila dia call balik, lepas tu dia tahu yang ni bukan kawan dia. Lepas tu kita cakap kita nak call balik dia tahu mungkin dia tak nak angkat balik. Bila kita dia akan sebab kita tak boleh tahu daripada mana. Basic ini psikologi tau yang kita faham tau. Bila dia call kita balik, dia nak tahu siapa kita dan apa tujuan kita call. So bila kita itu dia nak tahu siapa kita dan apa tujuan kita call. So bila kita call balik, kita cakap kat dia, bila kita cakap kat dia, kita akan call balik sebab saya yang nak cari encik, tak manis lah kalau saya gunakan encik yang call saya. Automatik dia tahu untuk apa, benda tu akan absorb benda tu, dia akan terima benda tu yang ini bukan kawan dia. Alright, and then kita nak jual barang kat dia, tapi in the good manner punya cara. Okay, boleh. Alright, ada lagi tak nak tanya? Saya tak baca dekat chat pun. Sekejap ya. Nak tanya customer tu selang berapa hari je kalau masa kita call customer fikir-fikir lagi. Selang seminggu je. Airy, selang seminggu, jangan lama-lama sangat. Lama-lama sangat customer sejuk. Okay. Alright. Seterusnya kita pergi dekat, kalau kata sekarang ni baru satu tu, itu baru satu okay. Kalau dia kata no, kalau dia kata yes, cik tengah meeting ke, discussion ke, ataupun tengah drive, free to talk, yes, saya free. Ini kita guna bridge ni. That's good. Ini baru kita keluarkan. That's good. Let me introduce myself. Nama saya Epong, host 12. Nama saya Epong. Saya dari Kuku Wonder Clean. Cik familiar dengan nama tu? Ini cara saya. Okay? Ini cara saya. So apa yang saya buat ialah saya gunakan cara macam ni ialah untuk bagi ada macam lawak-lawak sikit. Macam lawak-lawak sikit. Okay, macam lawak-lawak sikit. So apa yang saya buat? Okay, nama saya Epong dari Kuku Wonder Clean. Cik familiar dengan nama tu? So orang akan cakap, Epong tu tak familiar, Kuku tu saya familiar. Cakap, memanglah cik tak kenal nama saya sebab saya pun tak kenalkan diri saya lagi. So kita buat lawak macam tu. So jangan terlalu stres benda ni. You kena buat macam as a friend punya cara. Tak kisahlah you cakap dengan Datuk ke Tan Sri ke apa ke, you kena buat sama. Saya buat cara yang sama je. Kena rapport, right? Yes. So you kena buat, kena pause. Saya Epong, pause dari Kuku Wonder Clean, ataupun saya dari Kuku ke, saya dari Wonder Clean ke, tak kisah mana apa pun, tapi kena ada pause tu. Lepas tu apa saya cakap, cik biasa ke dengan nama tu? So kita kena ada gaya macam tu. Cik biasa ke dengan nama tu? Cik pernah dengar ke nama tu? Epong tu macam pernah dengar, cakap. So memanglah saya banyak kali keluar dalam Facebook lah, apalah semua. Mungkin sajalah buat-buat lah. Pandai lah you nak buat lawak kau benda. Itu kena buat. Okay, terpulang lah, tapi ikut cara masing-masing, jangan ikut 100% saya lah. Okay, kemudian dekat sini, right? Kalau dia tanya, saya dah guna kuku lah, ni baru kita masuk bab lain. Kalau betul, kalau tanya, kalau dia tak jawab apa-apa, kita teruskan. Cik familiar dengan nama tu? Tak. Kenapa ya? Baru kita cakap, kalau kita ambil daripada client list, kita akan cakap, saya difahamkan cik ni pengguna kuku kan. Macam mana dah, baru kita buat repo kita, macam mana dengan produk, servis ke apa benda, dapatkan conversation dengan customer. Alright? Kalau kita ambil dia stranger, nombor yang kita ambil daripada mana-mana kita ambil, pastikan nombor tu kita tahu kat mana kita ambil.
Okay? Right? Faham kita kena cakap dia perkara yang sebenar, dekat mana kita akan dapat nombor ni. Ini yang selalunya NE kita tak dapat buat. Macam contoh saya ambil nombor ni dekat tepi dinding. Okey, orang nak sewa rumah. Orang yang nak sewa rumah tu, dia akan letak rumah untuk disewa ataupun bilik untuk disewa. So maksudnya itu owner rumah. Dia ada rumah lain. Lepas tu apa yang saya ambil? Saya tulis kat mana saya ambil. Kadang-kadang tu saya tengok dekat 7-Eleven ada rumah-rumah yang untuk disewa. Call nombor ni. Nombor-nombor tu semua rumah owner rumah tau. So saya ambil nombor-nombor tu, saya cakap 7-Eleven sekian. Kadang-kadang tu saya pergi office kawan saya ambil name card kawan-kawan saya punya dekat office kawan saya, dekat atas meja dia banyak name card orang. So saya cakap dia pinjam je nak putus state. So saya ambil tu semua, saya putus state, lepas tu saya bawah tu saya tulis nama kawan saya yang tepat. So bila saya call, saya cakap saya dapat nombor encik ni dekat name card office kawan saya Azhar dekat sekian-sekian tempat. Azhar mana? Saya tak tahulah, cik mungkin tak kenal dia kot sebab cik bagi-bagi je kad kan, tapi saya tengok kad dia banyak, saya ambil, saya call lah macam tu. Dan pernah juga saya call customer tanya saya, mana awak dapat nombor saya ni? Saya jumpa encik punya name card kat tangga LRT. Saya cakap macam tu je, saya dapat name card encik kat tangga LRT. Macam mana jatuh tu? Saya pun tak tahu, mungkin Allah bagi saya rezeki kot untuk saya call encik ni, sebab tu saya kad tu tertinggal kat LRT dan saya jumpa. So benda tu kita kena buat macam relax je. So beritahu saja kat mana kita jumpa dengan jujur. Jangan cakap takut-takut nak beritahu kat mana dapat. Kalau kita dapat daripada referral kita, beritahu kita dapat daripada referral kita. Jangan tak beritahu. Right? Sekali kita tak beritahu, customer tak suka kita. Dah tahu kita tu, dia tak suka kita, dan kita akan lose prospect. Okay, seterusnya. Okay, bila kita dah introduction, kita dah kenal nama kita daripada kuku warna clean, kemudian barulah kita cerita tujuan kita, purpose. Kita kena cakap, tujuan saya call cek ni adalah nak share tentang promosi terbaru ataupun kita cakap tentang service package terkini daripada Wonder Clean. Pernah cik dengar tentang Wonder Clean service? Sama ada dia jawab yes or no je. Kalau dia jawab yes, that's great. Kita cakap, baiklah cik, tahulah. Cik pernah guna ke servis kami? Baru kita start conversation. Cari lagi apa information, sama ada dia dah pakai ke, ataupun dia tengok kat TV ke, dia tak pernah pakai tapi dia tengok kat TV ke apa benda. Macam mana pun kita kena offer kita punya produk. Elok dia tu. Kalau dia tak pernah dengar, kita pun cakap good, sebab apa-apa saja yang dia jawab bagus untuk kita. Pertama sekali, kalau dia cakap pernah dengar, baguslah sebab dia dah tahu tentang Wonder Clean. Kalau dia tak pernah dengar pun baguslah sebab kita nak cerita dia tentang Wonder Clean. So whatever yang dia jawab, yes or no, is good for us. So kita kena jawab that's good ke, that's great ke, yes ke, no ke, yes, dua-dua semua bagus. Okay, so ini bridge yang mana kita nak kena sambung kan. Alright, biar saya terangkan siapa yang kami ada ya cik, mana tahu cik berminat nak dapatkan servis ni ke, semua cerita, explain dia. Masa kita buat explanation tu gunakan cara yang simple, keep it short and simple, dan juga kena gunakan AIDA konsep. Tahu kan AIDA konsep tu apa? Alright, attraction, interest, desire dan action tu semua ada. So action dia apa? Saya akan hantar gambar semua information pada WhatsApp ya cik, semua link semua baru kita beritahu kat dia. Kalau dia kata tak nak, tak apalah, go for next, jangan risau. Right, sebab kita ada banyak prospek yang dengan produk company lain ke, that's good, lagi mudah kerja saya sebab cik dah tahu kepentingan pembersih mak ataupun bersih mesin kan. Tujuan saya call ni lah untuk share dengan cik, bukan paksaan untuk cik beli, sekurang-kurangnya tahu apa kelebihan produk kami, dan cik jika cik nak ambil, alhamdulillah, kalau tak nak, tak apa, no obligation. Mana tahu lepas ni kalau ada orang nak ke, ataupun kawan-kawan cik nak ke, ataupun cik rasa nak pakai kami punya produk ke, cik tahu nak cari siapa.
saya lah. So benda ni kita buat. Lepas tu apa kata kalau saya hantar semua gambar, information yang ada pada Encik, kalau Encik nak simpan, kalau Encik nak tolong saya ke hantar kat kawan-kawan ke, nak beritahu kat kawan-kawan ke pun, alhamdulillah, kena cerita macam tu. So sekurang-kurangnya kita nak beritahu kat dia apa yang kita nak punya promotion, apa yang kita jual kat dia. Okay, clear lah? So far clear tak? Clear. Alright. Seterusnya kita pergi terus. Okay. Alright. So last kali ending dia, terima kasih Encik sebab sudi berikan masa untuk saya. Jika Encik ada sebarang pertanyaan boleh hubungi saya, dan terima kasih sekali lagi percaya pada saya dan Kuku. Kena sebut terima kasih kerana mempercayai saya dan Kuku. Ini ialah untuk build trust. Kalau kata customer tu cakap tak apalah, saya tak percayalah awak ni siapa, so tak, apa yang kita nak orang cakap ialah saya tak perlukan saya percaya Cik tak percaya saya, right? 1% saya perlukan Cik punya kepercayaan pada saya, yang 99% lagi kita akan develop perlahan-lahan. Itu antaranya lah ayat-ayat power yang kita boleh gunakan. Okay, right. So ini dalam kita punya call calling mesti ada handling objection, mesti ada objection yang biasa kita akan dapat. Right, customer akan cakap busy, customer akan cakap meeting, mana dapat nombor saya, mana tak minat lah, saya pengguna Kuku, saya guna lain, tak ada duit, tak pernah fikir lagi nak ambil, ni apa benda ni, saya tak suka Kuku. Ini adalah objection yang biasa dalam phone calling, dan ini adalah experience yang saya gunakan sepanjang beberapa tahun yang saya pakai. Inilah saja paling banyak sekali orang cakap. Okay, so kita nak tanya, siapa boleh jawab kalau orang cakap saya busy lah? Siapa boleh tolong saya? Host tu, maknanya perniagaan Encik sedang maju. Oh, okey. Lepas tak apalah, habis tu kita semua nak call lah. Sebab kita call dia tau, kita tengah call dia ni. Lepas tu dia cakap, sorry lah saya busy. Macam mana kita nak jawab? Nak cakap? Ya, cakap bagus lah, maksudnya perniagaan Encik dah maju. Right? Kadang-kadang itu housewife juga, kadang-kadang tu dia duduk rumah je, kadang-kadang dia kerja makan gaji, dia tak berniaga. Tapi kita kena faham macam mana kita nak cakap dengan customer bila customer prospek bila prospek cakap saya busy. Maaf mengganggu, nanti saya call balik boleh tak Encik? Awak pergi panggil lah dulu. Okey, so apa dia bawa balik gimana tu? Okey, ini ya, bila orang tu cakap dia busy, so kita kena cakap, maaf Cik, saya tahu Cik busy, sebab tu saya call Cik, saya hanya perlukan 5 minit je masa Cik. So kita kena cakap yang kita nak cakap dengan dia 5 minit je. Kalau dia cakap Cepat sikit ni, itu je. Atau dan okay, so kalau orang tu cakap 5 minit busy, ini yang saya biasa gunakan. Saya hanya perlukan 5 minit je. Tapi kalau dia layan kita bukan 5 minit, mungkin sampai 15 minit masa kita base dengan dia. Right? So ini saja. Betul-betul, oh saya tak boleh lah sekarang ni, saya betul-betul busy. Baru kita akan cakap kat dia, saya akan call balik selepas ni nanti. Okay. Kemudian kalau dia kata saya tengah meeting ke, saya tengah discussion ke, saya tengah driving ke, ini kalau dia jawab, kita jawab apa? Saya akan call balik semula ya, mungkin selepas siap meeting. By the way, nama saya Epong, nanti saya call balik, maaf ganggu. Itu je ayat yang kita gunakan. Jangan guna ayat lebih-lebih, jangan beritahu kat mana siapa kita daripada mana. Jangan cakap nanti lagi 2 jam ke saya call, nanti besok ke saya call, apa tak payah. Kita call hari tu juga, tapi ambil masa dalam sejam 2 jam kemudiannya. Okey. Kalau dia cakap, mana dapat nombor saya ni? Alright? Selalu customer akan marah tau, mana dapat nombor saya ni. Saya cerita saya pernah tutup sikit. Saya pernah call satu pengarah Jabatan Kerajaan lah. Okey. Saya ambil nombor telefon dia dekat directory, dekat Google. Saya buka nama jabatan dia, ada keluar nombor telefon dia dan jawatan dia semua, pengarah jabatan tu. Kemudian bila saya call dia marah saya.
Dia kata, kenapa mana awak dapat nombor saya ni? Tu saya cakap kat dia, senang je. Cik, nombor cik ni saya ambil dekat directory, dekat online, Google. Nama dekat jabatan cik. Kalau cik marah, saya call, minta tolong buangkan nombor tu lah. Terus dia diam. Alright. So itu yang saya buat. So terus dia diam, dia tak cakap banyak. Ada apa ni? Baru saya start conversation. Ramai orang poyo, betul. Alright. Ramai orang poyo kat luar sana. Tapi kita jangan risau. Kalau dia poyo, kita kena anggap dia kesian je. Right. Kita kena kesian je kat dia. Tapi jangan risaulah. Macam mana dia orang buat kat kita pun, kita still lagi boleh makan. Jangan takut. So apa yang kita nak kena buat? Where are you get my number? Alright. So mana awak dapat nombor saya ni? So apa saya yang biasa saya cakap, saya dapat nombor encik ni dari senarai customer kuku. Alright. Itu kalau client list. Kalau stranger, beritahulah dapat kat mana. Saya dapat nombor encik ni daripada directory ke, saya dapat nombor encik ni daripada nombor yang encik tampal dekat 7-Eleven ke, saya dapat nombor encik ni daripada abang saya. Saya dapat nombor encik ni daripada banyak kat flyers yang encik bagi tu, saya call lah tu. Itu kalau orang cakap mana dapat nombor saya, beritahu je kat mana. Dan kalau dia tu customer kuku, cakap je saya dapat nombor encik ni daripada senarai customer kuku. Habis cerita. Okey. Kemudian kalau dia tanya lagi, okey, kalau orang cakap saya tak minat tak apa, saya tak minat. Alright. Kita tak cerita apa pun lagi, dia terus cakap tak minat. So ini dia, memanglah cik tak minat sebab cik tak tahu apa yang saya nak share. Boleh cik bagi saya 5 minit untuk saya terangkan. Dan ayat yang biasa saya gunakan dalam saya punya conversation, kalau keluar orang cakap tak minat, saya selalu cakap apa? You might lose nothing but you might gain something. Siapa tahu, cakap kan? Right? So ini yang saya gunakan. Selalu yang saya gunakan lah. So far ayat ni bagi saya sangat berkesan. Okay? Right. Kalau nanti cakap saya pengguna kuku, saya dah guna kuku dah, kan? So saya akan cakap alhamdulillah lagi mudah kerja saya sebab cik dah percaya dengan kuku. Dan hari ni saya bukan nak cerita pasal produk mesin air ke, udara ke, saya nak cerita tentang Wonder Clean daripada kuku. Mungkin cik tak tahu. So baru kita start conversation. Okay? Kemudian kalau dia cakap apa? Oh, saya dah guna produk lain dia kata. Apa lagi saya cakap? Alhamdulillah, lagi senang kerja saya sebab cik dah tahu kepentingan pembasmian kuman ataupun cik dah tahu tentang kebersihan mesin basuh. So ini cara macam mana saya cakap. Kalau walaupun dia cakap saya dah pakai kuku pun senang kerja saya. Kalau dia cakap saya dah pakai produk lain pun senang kerja saya. Sebab apa? Kita tak payah cerita banyak-banyak. Okay. So kalau dia cakap apa? Saya tak ada duit lah, tak cerita apa-apa lagi pun tak ada duit. Apa yang saya jawab ialah macam ni. Cakap, it's okay cik, saya pun tak jual apa-apa, saya cuma nak share je dengan apakah promosi baru. Sebab purpose kita ialah untuk kita share. Betul tak? Sekejap ya. Alright. Tujuan kita ialah untuk kita share, bukannya untuk kita jual kan. So kita nak share. So mana tahu kalau cik nak ke ataupun kawan cik tanya ke servis apa yang kami ada dan cik tahu mana nak cari saya. Senang ni. Itu jawapan saya. Nur Idayu minta tolong. Terima kasih. Okey, kemudian kalau dia cakap apa? Oh, saya tak fikir lagi lah. Okey, saya tak terfikir pun lagi nak ambil. Okey. So apa yang saya cakap? Saya cakap apa? Saya kata, it's okay cik, ramai customer dan kawan-kawan saya pun tak terfikir lagi untuk guna servis ni. Saya cuma nak share dengan apa yang ada promosi terbaru. Sama juga ayat yang sama juga saya gunakan. Okey, mana tahu kalau cik nak ke ataupun kawan-kawan cik berminat ke nanti satu hari nanti ke, dah sampai masa cik nak pakai ke, cik boleh tahu kat mana nak cari saya. Okey. Kemudian kalau tanya apa? Ni apa ni? Ni pembasmian kuman ke ni kan? Kalau tanya apa? Ini apa ni? Ini cuci washing mesin ke? Apa yang saya jawab ialah, cik nak ke? Itu je ayat saya. Tak nak lah. Memanglah tak nak sekarang sebab cik tak tahu apa dia. Bagi saya terangkan dan apakah yang kami bagi dan apakah perbezaan saya punya dengan company lain. Baru kita cerita. Okey? Kalau dia tanya, ni apa ni? Ni sembuh-sembuh COVID tu ke? Cik nak ke? Tak nak lah. Confirm customer akan cakap tak nak. Tak ada customer yang cakap nak. Right? Tapi macam mana kita nak handle, ayat dia sama je yang macam
sebelum-sebelum ni. Okay. So, kalau ada yang cakap, oh kuku ke? Saya tak minat lah kuku, saya tak suka kuku. Alright. Ini yang bagus sekali sebab apa? Sebab kita akan dapat dua jawapan yang best. Pertama sekali cakap apa? Dia tanya, boleh saya tanya Encik ada sejarah hitam ke dengan kuku sebelum ni? Kalau dia cakap yes, kita tanya, apakah dia? Sebab bila dia cakap yes, kita boleh start dapat dig dia punya information dia. Kita dapat banyak bercakap dengan dia. Kalau kita kata tak, boleh saya tanya, kenapa Cik cakap macam tu tadi? Sebab Cik pun tak pernah ada ada sejarah hitam dengan kuku. Kawan saya cakap lah macam ni. Kawan Cik lain, mungkin kawan Cik ada masalah pembayaran ke, masalah ni ke, masalah itu ke dengan company kita. So, itu cara kita nak dapatkan. Ini saya paling suka. Kalau saya jumpa customer yang cakap saya tak suka kuku, saya paling suka sekali sebab saya boleh dapat, confirm saya dapat sale. Sama ada dia cakap yes ke, dia cakap no ke, confirm saya dapat. Ini saya punya favourite dekat sini. Okay, so kalau kita tengok, dalam kita nak buat phone call, kita kena tahu berapa call yang kita nak kena buat dan berapa banyak sale yang kita punya target. Alright, bayangkan kalau kita buat 10 call, 2 orang yang minat. Okay, so 10 call, 2 orang minat. Daripada 3 orang yang minat, 1 orang yang close. Maksudnya 1 orang yang kita hantar gambar, information tu semua. Right? So kalau kita nak dapatkan 30 sales semua, kita kena ada 90 orang yang berminat nak dengar. Alright? Berminat nak dengar So yang berminat nak ni 10 call, 2 orang yang kita hantar information tu, hantar WhatsApp, gambar tu semua. So daripada 3 orang yang kita hantar, 1 yang kita close lah. So maksudnya kalau kita nak dapatkan 30 sales, kita kena hantar 90 orang dengan 450 call. Kalau kita tengok 450 call, kita call selama 25 hari saja. Okay, 25 hari saja kita call. Every day, 5 hari cuti. Kita hanya call 1 hari 18 call. Rasa-rasalah 18 call tu banyak ke sikit? Tak banyak tak sikit, okey lah. Okey kan? Bayangkan kalau contohnya, kalau kita bercakap satu customer 5 minit, kalau 18 call berapa minit? Ya, saya kira kalau satu call 5 minit kalikan dengan 18 call, hanya 90 minit. 1 jam setengah aja kita kerja sehari. Satu hari kita buat phone call untuk Wonder Clean hanya 1 jam setengah saja. Maksudnya satu hari kita call 18 orang. 18 orang kita boleh dapat 30 sales satu bulan. Rasa-rasalah possible ke tak possible? 30 sales bulan. Possible ke impossible? Possible. Possible kan? Yes. Maksudnya impossible. So tak ada masalah. Kalau kita faham betul-betul, statistik takkan tipu tau. So macam mana? Mungkin bulan ni kita call 450, kita akan dapat 30 sales. Tapi bila kita dah buat 450, kita punya skill untuk bercakap dalam telefon, skill untuk kita handle objection customer dalam telefon, skill untuk kita spin semua makin baik, makin improve. Dan kemungkinan insya-Allah pada bulan seterusnya mungkin bukan 450 dah, mungkin jadi 300. Right? Mungkin jadi 200.5, makin lama makin kurang. Sebab itu track record yang dot tadi tu, call note tu sangat penting. Okay ya? So bila call note tu kita buat, baru kita dapat track record kita punya call satu bulan berapa banyak. Dan baru kita boleh tahu satu hari berapa banyak call kita boleh buat, dan daripada berapa banyak satu bulan tu, berapa sales yang kita boleh dapat. Tak semestinya 18 call satu hari tu kita call akan dapat terus buat hari tu. Oh tak ada dah sale, besok malas lah. Hari ni call 20 orang pun tak ada siapa nak. Besok tak nak buat dah. Jangan, sebab kita tak habis lagi 450 call ni. Habiskan 450 call. Disiplin tu sangat penting. Habiskan 450 call, baru kita tahu berapa banyak sales yang kita boleh dapat. Lepas tu bulan depan improvekan lagi. Disiplin tu sangat-sangat penting. Okay? So ada persoalan tak nak tanya? Sekarang ni baru saya open soalan lagi. Ada soalan tak? Saya baca sekejap. Hello NCM. Ya, saya. Hello NCM, saya NM Tasha dari Coach Camp. Okey.
saya buatlah yang call calling ni, it works. Tapi bila first diorang reject, lepas tu after that bulan ni alhamdulillah diorang semua call balik. Dia kata sebab mungkin case COVID dah banyak kan, semua call. Alhamdulillah saya dapat banyak sale lah, sebab saya first expect call, chatbot call je biasa-biasa je. Lepas tu bulan ni diorang semua customer tu call balik, hari tu awak buat servis kuku ni kan? Okay. Dia macam very cool lah this call calling ni. Okay, tahniah. Bagus. Kebanyakannya customer adalah, saya juga ada kontran yang customer yang poyo tu lah, yang dia kata okay saya nak besok, call hari ni saya nak besok. Macam mana nak macam nego dengan customer macam sekarang ni kan, diorang nak tapi diorang nak urgent, diorang nak esok. Kebanyakan macam tu. Itu kat office ke kat mana? Dekat rumah. Okey, kat rumah. Nak pesan kat rumah lah. Dia ada dua cara. Satu nak jalan underground ke nak cara underground. Buat secara betul lah tak ada. Gurau je. Okey. Sudah tu ni. Cakap kat dia, kita ada prosedur company. Right? Kita ada prosedur yang mana kita kena go by prosedur. Kita punya company bukannya jenis yang hari ni kau boleh buat besok. Sebab apa? Sebab kita punya company bukannya yang kecil. Right? Dan saya bahagian sales yang buat bahagian servis, right? Dan lepas tu company kita yang kita kena buat semua documentation semua. So kita akan take time lah. Macam mana pun saya akan cuba sedaya upaya paling cepat besok. Mungkin saya tak boleh janji, tapi saya boleh janji sehari selepas besok. Lusa kan? So itu je lah caranya pun. Okay? Okay, thank you NCM. Banyak NE saya dalam kelas ni sebab NCM. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Ada tak lagi soalan nak tanya? Salam. Okey, daripada Kelantan. Alright. Tak apa-apa, sihat. Sihat, alhamdulillah. Tadi saya dapat call daripada klinik, daripada Sedang. Klinik dia dapati ada seorang punya pesakit dia dapat COVID. So dia directly dia terus call saya lah. Dia tanya pasal sanitasi ni, dia cakap ada pasal buat warna claim. So alhamdulillah saya dapat satu sale hari ni. Tak semena-mena. Saya tanya mula-mula saya tanya, saya respon dia dari mana pendapat saya punya posting. Mungkin pada ada nampak dalam post-post dulu dia cakap kawan dia yang suggest. Okey betul. Saya tak tahu kawan dia siapa. Dia cakap lupalah nama siapa, tapi dia cakap Cik Afizuddin ni dia ada contact link dengan Wonderclear lah. Cakap ya. Itulah sebab tu yang macam saya cakap tadi masa kita buat phone call tadi, saya cakap mungkin kawan-kawan cik berminat ke, kawan-kawan cik cari ke, masa tu lah cik dah tahu mana siapa yang cik nak cari. So ini word ayat ni kita kena selalu gunakan pada prospek kita supaya bila bukan dia nak pakai, mungkin kawan dia nak pakai. Macam apa dia punya customer ni. Betul tak? So kita kena gunakan ni. Kalau dia tak berminat tak apa, sekurang-kurangnya saya dah sampaikan pada cik, dan kalau kawan-kawan cik nak cari atau tanya cik tahu siapa nak cari. Itu je. Right? So dan kalau boleh jangan tanya dekat customer tau, mana cik dapat nombor saya ni tau. Itu masalahnya sebab dia nak segera. Macam NM tu cakap tadi, dia nak segera. Memanglah semua orang nak segera kan. Kita kalau beli kereta hari ni bayar besok nak keluar dah. So semua orang memang psikologi dia keluar duit hari ni nak, kalau boleh dapat terus. Tapi tak apa. Tapi kalau boleh nanti kalau customer tu call next time, any customer call jangan tanya mana cik dapat nombor saya ni. Right? Okay. Buat tak tahu je. Dia tak kisahlah. Saya pun cakap ya je. Cakap warna dia cakap ya. Sebab apa lah? Sebab kalau macam kata apa, memanglah tujuan kita kena nak tahu sama ada dia ambil daripada FB ke, dia ambil daripada flyers ke, contohnya, betul tak? Cuma sekarang ni so kalau boleh kita avoidkan tu. Kita jangan anggap benda tu kita daripada effort kita je. Right? Maknanya secara natural je lah. Dia orang tahu pun dia orang tahu sendiri macam tu je lah. Yes, sebab kita kena faham dalam buat phone calling ke apa ke ni semua, dalam sales especially psikologi tu main peranan penting. Betul. Okay, alright. So next, ada soalan lagi nak tanya? Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, saya banyak call government. Okay. Kebanyakan diorang akan cakap, sorry kita orang tak ada peruntukan pun bajet untuk buat tahun ni, so kita orang perlu minta dekat Wisma.
So bila dia orang cakap macam tu, macam apa yang saya perlu respon lah? Okey, itu yang macam sebelum ni pada power up hari tu saya ada terangkan, kita nak buat untuk, kalau kita nak buat approach untuk government, basically memang susah sebab government dia tak ada bajet. Kedua, government sektor, tak kisahlah sekolah ke, jabatan kerajaan ke, apa ke, dia orang mostly ambil free saja daripada bomba. Okay, so itu yang membuatkan kita stuck dekat situ. Susah sebab especially kalau dia cakap apa, saya tak ada bajet, memang kita cut terus lah, orang kata apa, potong steam terus habis. Alright, so apa yang kita kena buat ialah kita target market. Market tu kita tahu, kalau boleh avoidkan kerajaan dulu. Alright, kerajaan kalau diorang nak, diorang yang akan cari kita. Itu je. Okey. Terima kasih. So kalau boleh cari orang yang kerja kerajaan tu buat kat rumah dia. Itu je. Alright. Okey. Alright. Thank you. Terima kasih. Ada lagi tak soalan? Saya open lagi dua. Saya nak jawab. Saya lagi tanya. Boleh. Nak jawab ke? Boleh, saya tanya. Boleh. Saya NM Najib. Saya nak tanya bagaimana dengan kaedah on technically, macam kawasan kilang dia perlukan sanitize. So dia hubungi kita dan kawasan kilang tu agak besar. So adakah kita kena key in satu-satu? Contohlah kawasan kilang tu dia bertingkat dan ataupun hostel dia dalam 200,000 kaki persegi. So kita kena key yang 600 tu ataupun ada cara lain? Saya nak cakap macam mana benda ni kalau bagi Kak Rina jawab lah kot. Betul tak? Setuju. Terima kasih Li. Rina boleh cuba jawab kan? Technical. Channel lagi sekali sebab dekat sini tengah. Lagi sekali, sorry. Okey, kalau ada kawasan kilang yang perlukan sanitize, mungkin sini agak besar ataupun hostel pekerja dia yang melibatkan contohlah 100,000 kaki. Okey, so kita punya sistem ikut package lah, RM300 dan RM600 ikut keluasan. Kalau kata kawasan itu terlalu besar dan kita kena key in berapa unit lah. Tapi kalau tak 5 lagi, kali je berapa, betul ke cuba? Selalunya macam tu lah dia. Selalunya kawasan kilang tu dia akan tahu dia punya keluasan. Sebab untuk Wonder Clean kita tak ada untuk site visit. Tak ada. Dia boleh bagi kita keluasan lebih kurang dulu. Lepas tu katakan kalau tak cukup, normally HD boleh tambah. That means HD boleh buat sales juga dekat situ. Dia boleh tambahkan daripada situ. Okey, dan satu lagi, kalau kawasan tu dah berisiko, maksudnya dia dah ada kes, so tim HD datang dengan pakaian yang sedia ada tu, adakah ia cukup untuk meyakinkan customer? Okey, yang ini bergantung kepada HD. Bergantung kepada HD kalau dia nak masuk kawasan itu ke tak. Kalau dia rasa benda tu sangat risiko dan dia tak nak, dia boleh say no. Tapi adalah beberapa, macam especially kat Sabah sekarang ni, ada beberapa HD yang volunteer, memang dia orang akan masuk. So it depends on the HD. So biar HD tu call lah, dan customer kena explain kawasan tu sekarang tengah risiko ke, dalam rumah tu ada orang sakit ke, apa ke. Okay, soalan teknikal ni mungkin you all tulis dekat chat. Kita teruskan dengan speaker kita boleh, sebab kita ada masa untuk kita patuhi. Ataupun you boleh tujukan kepada you punya NCM atau NM. Najib, tadi soalan nombor 1 tu, okay, untuk kilang, first kali kalau kita nak pergi ke kilang, you kena tahu macam mana cost saving lah. Mostly cost saving, diorang akan pergi ke cost saving. Kalau kita masuk yang standard confirm dia tak nak. So you go for yang RM600 tu, and then tunjukkan dia daripada tu you dapat customer dapat jimat berapa banyak, and then berapa keluasan. Mostly kalau kita pergi ke untuk cost lebih murah, saving lebih murah, and then itu lebih baik. Kalau kata you nak buat untuk kilang,
you kena pergi ke survey dulu customer company lain punya cara macam mana jual. Ada setengah company tu 1000 kaki persegi pertama berapa persen bausin. Masuk 2000 kaki pertama 5000, 10000 dia dah lain-lain harga. 1000 ni banyak ni. 2000 dah jadi ni, 5000 dah jadi ni. So 1000 ni, 1000 ni, 1000 ni. So dia ada lain-lain calculation. You kena belajar tu dia punya comparison pricing. Lepas tu tunjukkan kita in one lump sum punya cara, and then kalau betul-betul yang besar kita boleh menang, tak ada salah. Okay, satu lagi dari segi pakaian, saya dah compare dengan beberapa syarikat lain tau. Diorang datang pakai dengan baju PPE tu yang warna putih tu complete. So macam kita memang nak baju tu baju PPE, tapi dia macam baju tu nampak ke arah baju overall, macam baju mekanik tau. Dia tidak baju ke arah tim yang nampak ke arah sanitize. Adakah itu dah memang kita punya ni polisi? Ya. Actually yang itu kuku punya standard lah yang pakai PPE itu memang daripada kuku punya standard. Jangan risau, memang kita follow all the SOP. Okay, boleh kita teruskan? Right. Itulah kita punya trademark, beza dengan orang lain. Okay, Ebong teruskan. Okay, satu lagi soalan yang boleh kita, lepas tu saya nak serahkan balik pada yang saya dah ada. Soalan berkaitan dengan topik Epong Okay. Saya ada soalan. Ya. Okay. Okay, NCM. Okay, katanya kita dah buat calling. And then macam biasa, customer pun bagi jawapan favourite diorang lah. Nanti saya bincang dulu and everything. And then next follow up tu, kita perlu call lagi sekali ke ataupun by WhatsApp saja ke? Ataupun kalau kita perlu call, berapa estimate masa untuk call balik? Macam tu. Okay. Selepas kita call, dia cakap dia nak bincang dulu, you minta permission untuk hantar gambar melalui WhatsApp. First, hantar semua gambar-gambar disinfection ke, hantar gambar servis mesin basuh ke, apa semua, hantar melalui WhatsApp. Hantar je semua. Hantar information, semua hantar melalui WhatsApp. Lepas tu jangan lupa hantar link. Kalau you lupa hantar link, nanti saya hantar link tu. Okay? Hantar link. Okay, hantar you punya link, email store link, dan juga hantar semua. Semua hantar. Kemudian tunggu selepas 3 hari. First 3 days. Untuk lepas kita cakap dengan dia, lepas kita hantar gambar, 3 hari kemudian kita follow up. Follow up dia simple je. Hai cik, macam mana cik dah bincangkan dengan suami? Semua tanya simple je. Alright. Kalau dia blue tick je ataupun dia cakap belum lagi, tak apa, tunggu je lagi. Kalau dia cakap belum ataupun belum ke apa ke, blue tick saja ke, lepas tu 3 hari kemudian tanya lagi. Okey, faham 3 hari kemudian tanya lagi. Maksudnya 3 hari pertama, 3 hari kedua. So maksudnya dah 1 minggu dah. Kemudian kalau dia tak jawab juga, lepas tu tunggu 1 minggu lagi, hantar lagi information. WhatsApp je. Alright. Masa yang hantar WhatsApp yang kedua tu, bukanlah hantar information, oh ni dah cuci macam ni, dah cuci macam ni. Tidak. Hantar awareness. Kalau contohnya, apakah bahayanya kalau tak buat disinfection ke, ataupun apakah bahayanya jika washing machine tu tak cuci washing machine, efek pada kulit apa semua. So ini benda ni yang kita kena hantar dekat customer selepas seminggu. Right. So lepas tu seminggu kemudian tanya, cik macam mana, dah bincangkan dengan suami? Lepas tu seminggu itu je, sampai customer cakap, boleh tak awak jangan call saya lagi, saya tak nak, baru stop. Okay, boleh? Cik, faham. Baik. Right. So itu je lah yang saya baca. Ada komen. Ini yang kata balcony. Kalau satu soalan last boleh ke? Okay, last question. Sebab NCM Fazli dah tak sabar nak share dia punya flexi plan tu. Okay, last. Okay, NCM Epong nak tanya, kalau NE tanya kan, kita nak dapatkan nombor prospek yang stranger, daripada mana yang paling mudah dan senang? Stranger paling mudah dan senang, saya ambil merata. Saya ambil macam contohnya, saya suka nesting dekat office kawan saya. So dekat office kawan saya ni ada banyak nombor name card customer. So saya putus state semua name card customer tu. Right?
Saya pinjam kat dia, saya boleh tak pinjam satu hari saya nak photostate. So saya photostate semua. Itu saya buat satu. Lepas tu saya suka pergi dekat 7-Eleven ambil nombor telefon. Ni saya cakap apa yang saya buat lah. Saya suka ambil dekat 7-Eleven. Dekat situ banyak orang nak nak sewakan rumah, nak sewakan bilik ke apa benda. Okey, itu. Kemudian saya suka buka dekat Google, saya cari nombor ni ataupun saya tengoklah macam-macam banyak nombor sepah ada. Saya pun tak tahu nak cakap. Stranger sangat banyak. Okey. So paling senang ialah kalau contohnya nombor telefon ni kita nak dapat mana ialah kalau hot market tu first kali hot market lah. Alright. Lepas tu kalau kita tengok contohnya kita ada isteri kita. Isteri kita ada kawan-kawan dia. So ambil nombor telefon kawan-kawan dia. Lepas tu kita ada abang. Ambil nombor telefon abang kita. Semua kawan-kawan abang kita. Kita ambil kakak kita. Ambil semua nombor telefon kakak-kakak kita. Kita ada mak ayah lagi. Siapa ada mak ayah lagi yang muda-muda sikit lagi ke. Ambil nombor telefon mak ayah kita punya kawan-kawan semua. Ambil ipar kita ke, besan kita ke, semua. Ambil semua beras kita ke. Semua nombor telefon dia. Minta je. So itu lagi senang. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan mereka ni sebagai kita punya referral. Kalau diorang cakap, mana dapat nombor saya ni? Saya dapat daripada abang saya. Abang saya punya ni, abang saya bagi nombor ni. Saya baru start buat bisnes ni, so abang saya nak support lah. So, gunakan lah ya. Macam tu. Sangat senang. Tak ada masalah. Thank you. Alright. So, itu sajalah daripada saya. Saya harap apa yang saya sampaikan ni dapat bantu sedikit sebanyak yang mana yang dah biasa buat tu dan dapat membantu mereka yang rasa tak confident boleh buat. Apa yang saya nak sampaikan sini ialah disiplin tu penting. Right? Hati tu kena cekal dan juga tak kisahlah apa yang orang cakap, yang penting you ada target. You punya target ialah 1 bulan 450 call kena buat. Itu saja. Okey? Terima kasih.